Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, inilah kerinduan kami bahwa kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan, serupa dengan Engkau. 主啊，我们多么渴望的像你， Sehingga hidup kami menjadi hidup yang kemudian memuliakan nama-Mu. 使到我们的生命可以荣耀主你的圣名。 Ya Tuhan, pada masa Lenten ini bawalah kami untuk melihat keagungan karya salib-Mu. 在这一苦其中，教导我们可以看到你伟大的作为， Sehingga hidup kami boleh dipulihkan. 使到我们的生命可以被恢复。 Dan kami mau belajar taat untuk menjadi serupa dengan Engkau. 我们也要效法你，顺服。 Hadirlah dan berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar firman. 主，求你对我们说话，因为我们每一个你的儿女们都预备好了。 Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感恩祷告，奉靠我主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. 我们一起来翻开我们的圣经，我们要看腓立比书第2章第5到11节。 Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 你们当以基督的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强托的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketaatan merupakan hal yang penting sekali di dalam sebuah proses pemulihan. 亲爱的弟兄姐妹，在我们恢复的过程当中，顺服是很重要的。 Kalau kita sakit, Bapak Ibu Saudara, kita harus taat untuk mengikuti rangkaian proses untuk kita boleh mendapatkan kesembuhan. 当我们生病时，我们就必须顺服，来接受一系列的治疗过程，使我们可以康复。 Maksudnya adalah kita harus makan obat dan vitamin secara teratur pada waktu-waktu yang telah ditentukan supaya kita bisa sembuh. 意思是，我们必须按时服用药物和维生素。 Kita harus jaga makanan kita secara teratur. 我们要注意我们吃的、喝的。 Kita harus berolahraga dengan cukup dan juga harus menjaga waktu istirahat kita juga kita harus pastikan semuanya cukup dan teratur. 我们必须勤劳的锻炼，还有我们要有好的休息，足够的休息。 Dengan ketaatan, kita mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. 只有我们顺服，我们才可以得到康复。 Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara,
kita ini sulit sekali untuk taat. 但是问题是我们很难顺服。 Misalkan kalau kita mau mulai pola hidup sehat, kita harus makan dengan menjaga makanan kita teratur, lalu kita harus olahraga rutin. Biasanya di dalam pikiran kita setuju, tetapi pada waktu mau melaksanakannya itu sulit. 就是说我们要得到好的健康的时候，我们要有健康的模式，我们要按时用餐，我们要经常的锻炼，在我们的思想上，我们经常都同意，但是我们很难去做。 Karena pada dasarnya kita itu sulit sekali menerima apa yang menjadi perintah, instruksi, peraturan, keinginan dari orang lain untuk kita lakukan. 因为在基本上，我们通常都很难接受命令、规则，还有别人要我们做的事。 Kita lebih suka melakukan apa yang ingin kita lakukan pada saat itu. 我们更愿意自由的去做我们想做的事。 Maka demikian juga halnya dengan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. 对于我们属灵的生活也是如此。 Kita sering tidak taat kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. 我们经常不顺服神要我们所做的。 Kita tahu kita harus berbicara jujur, 我们知道我们应该诚实， tapi kebanyakan orang harus berbohong juga pada waktu kepepet. 但是在困境当中，许多人也是说谎了。 Kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan senangi dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang Tuhan tidak kehendaki. 我们应该要顺服神的旨意，并不做违背神的事情。 Tetapi pada kenyataannya kita jatuh dan kita jatuh lagi. 但事实上我们堕落了。 Kita sering tidak taat ketika Tuhan meminta kita untuk kita melayani Tuhan. 在侍奉上，我们经常不顺服。 Kita juga sering tidak taat kalau Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepada Tuhan, menghormati, menguduskan hari Sabat. 我们也经常不顺服来遵守这个安息日。 Saudara, kita juga sering tidak taat ketika Tuhan meminta kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. 当上帝要我们原谅、宽恕人的时，我们经常也不顺服。 Nah, di tengah-tengah ketidaktaatan kita, Bapak Ibu Saudara, 在这不顺服环境中， Tuhan menunjukkan ketaatannya. 上帝显示了他的顺服。 Dia taat kepada kehendak Bapa yang di sorga. 他顺服上帝的旨意。 Tuhan Yesus merendahkan hatinya, taat, meninggalkan sorga mulia, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. 主耶稣卑微，离开了天上，来到世界，来宽恕我们。 Saudara, itulah ketaatan Tuhan Yesus. 这就是主耶稣的顺服。 Dia taat untuk mengasihi manusia sampai pada akhirnya. 他顺服来爱我们到底。 Dia taat untuk menjalani siksa, derita, cambuk, mahkota duri. 他顺服来接受这个鞭子、荆棘冠冕， Dan tangan dan kaki yang dipakukan. 还有手和脚被钉， Supaya apa, saudara? 为着什么呢？ Supaya saudara dan saya bisa kembali taat kepada Tuhan. 为着你和我可以到神的面前悔改顺服。 Hari ini kita mau belajar ketaatan Kristus. 今天我们要学习耶稣基督的顺服。 Saya berdoa kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita semakin dipulihkan dengan belajar ketaatan Kristus. 我向神祷告，好让我和你的生活中可以顺服， Hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. 让我们的生命可以荣耀神的 Nah, sekarang 名。 kita akan melihat apa yang dimaksud dengan ketaatan Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari ketaatan Kristus. 我们可以学到什么呢？在神的顺服， Maka yang pertama adalah taat kepada kehendak Bapa. 第一就是顺服上帝的旨意。 Saudara, ketaatan Kristus adalah ketaatan penuh kepada kehendak Allah.
基督的顺服是完全的顺服。 Tuhan Yesus dengan sempurna mengikuti, melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa untuk dia lakukan. 主耶稣完全的、完美的顺服神的旨意。 Dan ketaatannya kepada perintah Allah itu menjadikan kehendak Allah adalah prioritas yang paling tinggi di dalam kehidupannya. 所以主耶稣把顺服神放在他生命中的居所位。 Dalam hal inilah saudara, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. 在这世上，他的顺服，得了上帝的，可以给了上帝的荣耀。 Saudara, Tuhan paling dipermuliakan ketika kita melakukan kehendak Tuhan. 上帝的名被荣耀，当我们可以顺服他的旨意。 Sebaliknya saudara, dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada sasaran yang telah Tuhan tetapkan. 相反的，罪是人类顺服上帝所设定的目标。 Dan ketidaktaatan kitalah yang membawa kita kehilangan kemuliaan Allah. 就是这样，使我们失去了上帝的荣耀。 Saudara, dalam perjanjian lama kata taat itu sama artinya dengan kata mendengarkan. 在旧约，顺服和聆听是一样的。 Jadi orang yang taat adalah orang yang mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. 所以顺服的人就是聆听和遵行上帝旨意的人。 Adam adalah contoh ketidaktaatan manusia. 亚当是不顺服上帝旨意的例子， Dan Kristus Yesus adalah contoh dari ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. 然而基督是完全顺服上帝旨意的例子。 Soalnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-31. 在约翰福音14章31节， Dikatakan supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. 在那边说到，但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。 Kita melihat di sini Tuhan Yesus mengasihi Bapa, 我们在这里看到耶稣爱父神， sehingga apa saja yang menjadi kehendak dan kemauan daripada Allah Bapa itu menjadi prioritas tertinggi di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi sama seperti perintah yang harus dilakukan. 所以父神所有的旨意和意念是居所位的，并且必须去行的命令。 Saudara, itu sama ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan melakukan apa saja untuk menyenangkan orang yang kita cintai itu. 就是当我们去爱一个人的时候，我们会做他喜欢做的事情。 Karena kebahagiaan orang yang kita cintai itu adalah kebahagiaan kita juga. 因为我们爱的人的幸福也是我们的幸福。 Kita tidak mungkin cuek dan acuh terhadap keinginan, kerinduan daripada orang yang kita sungguh-sungguh kasihi, Bapak Ibu. 对于我们真正爱的人，我们不可能漠不关心。 Pada waktu istri saya hamil dulu, 当我太太怀孕时， sebetulnya istri saya tidak ngidam. 其实她没有嘴馋， Tetapi saudara, seringkali saya bertanya dia mau makan apa saja, saya akan usahakan untuk menyediakan, membelikan. 但我经常问她要吃什么，我就会去买。 Lalu dia sebutkan dia mau makan apa, saya pergi beli untuk dia. 当她说她要吃什么东西的时候，我就会去买。 Padahal dia cuma kepingin merasakan aja. 其实她只是想尝尝而已， Jadi dia makannya sedikit saja, 所以她吃的很少， sisanya saya yang habiskan. 剩下的都是我吃掉。 Saudara, dalam hal inilah segala yang dia mau saya usahakan untuk sediakan. 在这环境当中，她所要的我就会尽管去做。 Karena ketaatan kepada keinginan orang yang kita kasihi itu seperti ya nilainya seperti sebuah perintah yang harus kita lakukan. 我们顺从满足我们亲爱人的愿望，等于我们必须实行的命令。 Inilah ketaatan Kristus, saudara.
这就是基督的顺服。 Ketaatan yang dilandasi oleh kasihnya kepada Allah Bapa. 顺服是基于他对父神的爱， Sehingga kehendak Allah Bapa itu menjadi prioritas yang paling tinggi untuk segera dilaksanakan. 父神的旨意是他要去快点去进行的。 Sehingga Kristus itu melakukan tepat segala sesuatu yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah Bapa. 所以基督就按照父神的旨意去做。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bagaimana dengan kita? 我们又如何呢？ Sejauh mana kita telah menjadikan kehendak Allah itu menjadi prioritas yang paling tinggi di dalam kehidupan kita? 是否我们已经把上帝放在我们生命中的居首位？ Sudah sejauh mana saudara dan saya kita mengasihi Tuhan? 我们爱神的心到什么的程度呢？ Dan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan? 我们又做了什么来证明我们对上帝的爱？ Sejauh mana kita sudah taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki? 我们顺服到哪一个地步来遵行神的旨意？ Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki? 问题是我们怎能知道上帝的旨意呢？ Banyak orang datang, ya anak-anak muda datang bertanya, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? 很多人，尤其是青年人来问，我们怎能知道上帝的旨意呢？ Saudara, jelas sekali melalui kebenaran firman Tuhan. Di sini kita tahu apa itu kehendak Tuhan. 就是透过神的话语，在这里我们知道上帝的旨意。 Kita sebetulnya tahu apa itu kehendak Tuhan. 其实我们都知道上帝的旨意是什么， Dari hal yang bersifat umum sekali. 就是从一般的食物上， Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, kekuatan akal budi kita. 上帝要我们全心全意的来爱他。 Tuhan menghendaki kita untuk bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 上帝要我们爱人如己。 Tuhan menghendaki hidup kita diubahkan semakin hari semakin baik, semakin serupa dengan Tuhan. 上帝要我们的生活一天比一天的更好。 Sampai hal-hal yang khusus kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita sebetulnya juga tahu, saudara. 知道特别的事物上，其实我们也知道的。 Kalau Tuhan percayakan talenta-talenta khusus kepada kita yang tidak dikaruniakan kepada orang lain, 若神托付给我们了，他给我们恩赐别人没有的。 Tuhan menghendaki kita untuk bisa melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan bagi kita. 上帝渴望我们可以服侍他，按照他所赐给我们的恩赐。 Ketika kita mengalami hati yang terluka, kita disakiti, Tuhan menghendaki kita untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita dan berbicara lagi dengan mereka yang mungkin selama ini sudah kita abaikan. 当有人伤透了我们的心时，上帝要我们去宽恕他，上帝要我们再一次的向他说话。 Dan banyak lagi kehendak Tuhan yang sebetulnya kita tahu, saudara. 上帝的旨意其实还有很多我们都知道的。 Tapi pertanyaannya sebetulnya bukan itu, bukan apa sih kehendak Tuhan untuk kita lakukan. 问题是，不是什么是上帝的旨意要我们去行的呢？ Pertanyaannya sebenarnya adalah maukah kita taat untuk melakukan kehendak Tuhan itu? 问题是我们愿意顺服去遵行上帝的旨意吗？ Sejauh mana hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan? 我们的生活又到哪一个程度已经荣耀神的名？ Saudara, pada waktu praktek 1 tahun, 当我实习的时候， saya mengunjungi rumah seorang jemaat yang sudah lama sekali dia tidak datang beribadah ke gereja. 我去探访一个老会友，他已经很久没到教会来了。 Saya mengajaknya kembali untuk beribadah ke gereja, mengatakan, ayo ingat Tuhan, ya Bapak ingat Tuhan, ayo kita kembali ibadah di gereja. 我邀请他回到教会，我说，来吧，先生，我们到教会去，你要记得神。
Dia katakan kepada saya ingat Tuhan kok. 他对我说：“我记得神啊， Saya berdoa kok sama Tuhan. 我有向神祷告啊。 Tapi karena alasan tertentu, satu dan lain hal, saya belum bersedia datang ke gereja. 但是至于某些原因，我还不要到教会去。” Dia menutup dengan kalimat, yang penting ada Tuhan di hati saya. 他说了一句话：“重要的是，上帝仍然在我心中。” Saya menjawab dia dengan berkata, Pak, kalau ada Tuhan di hati Bapak, 我就对他说：“既然有上帝在你的心中， kalau Bapak masih ingat Tuhan, 若你还记得上帝， Bapak pasti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 你一定会去遵行上帝的旨意。 Tuhan menghendaki Bapak kembali beribadah ke gereja. 他要你再次回到教会敬拜。 Tuhan rindu melihat Bapak kembali beribadah ke gereja. 上帝渴望看到你回到教会敬拜。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， apakah kita sudah memiliki ketaatan seperti Kristus yang taat melakukan kehendak Bapa secara sempurna? 是否我们已经有一颗像基督的心来顺服神的旨意？ Walaupun terkadang kehendak Tuhan itu berbeda 180 derajat dari apa yang kita kehendaki. 尽管有时上帝的旨意和我们的意念是相反180度的。 Di dalam hal inilah kita melihat contoh keteladanan, ketaatan yang sempurna dari Tuhan Yesus. 在这里，我们看到了基督完美顺服的例子。 Ketika dikatakan, iya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. 当他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” Mari Bapak Ibu, kita belajar ketaatan Kristus. Taat melakukan kehendak Tuhan. 让我们来效法基督的顺服，我们来顺服上帝的旨意。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二点， ketaatan Kristus adalah ketaatan untuk merendahkan hati. 基督的顺服就是顺服谦卑。 Ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, kita gumulkan bersama-sama. 这是需要我们很用心的去学习的。 Ketaatan adalah tanda kerendahan hati. 顺服是谦卑的标志， Hanya orang yang rendah hati bisa taat. 只有谦卑的人能够顺服。 Jikalau dalam perjanjian lama kata taat itu adalah berarti mendengarkan. 若在旧约，顺服的意思就是聆听。 Maka di dalam perjanjian baru kata taat yang dipakai adalah kata tunduk dan patuh. 那么在新约，谦卑这个词的意思是顺服、顺从。 Saudara, kata bahasa Indonesia bagus sekali, tunduk. 弟兄姐妹，这个印尼文说得很好，顺从。 Tunduk itu artinya, saudara, kepala kita itu kita rendahkan. 它的意思就是我们的头低下来。 Sesuatu yang paling tinggi posisinya di dalam tubuh kita itu kepala kita. Tunduk itu artinya kita merendahkan kepala kita. 在我们最高的在我们身体上最高的就是头。当我们顺从的时候，我们要低下来。 Ketaatan adalah tanda kerendahan hatian. 顺服就是我们要谦卑。 Saudara, manusia ketika jatuh ke dalam dosa, manusia terperangkap oleh jerat kesombongan dan tinggi hati. 但当我们人类犯罪时，我们已被骄傲罗网了。 Saudara, manusia punya kecenderungan untuk meninggikan diri. 我们人类经常自高， Sehingga menjadi haus akan puji-pujian, penghargaan, pengakuan dari orang lain.
知道我们很渴望人家的赞美。 Maka ketika Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu untuk hidup rendah hati di hadapannya. 当基督来到世界上给我们的教训，就是他谦卑的生活。 Di ayat yang kita baca tadi, saudara, 在刚才我们所读的经文里， dikatakan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 他本有神的形象，不以自己与神同等为强托的，反倒希举，取了奴仆的形象，成为人的样式，却有神的样子。 就自己卑微，存心顺服，以致于死，却死在十字架上。 Saudara, Kristus Yesus meninggalkan sorga mulia dan meninggalkan keadaannya sebagai Allah dan mengambil rupa atau bentuk sebagai manusia. Itu adalah tanda kebesaran, kemuliaannya, kerendah hatiannya yang tiada taranya. 基督耶稣情愿 放弃天上所有的一切，来到世界，是代表他的谦卑。 Dan dalam keberadaannya sebagai manusia, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga menjalani proses hidup untuk belajar, taat, melakukan segala sesuatu, untuk mencoba benar-benar mengalami apa yang dimaksud dengan menjadi seorang manusia. 主耶稣成为人的样式。 他做了，他已经经过了这个人要经过的过程。 Dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 希伯来书第5章第8到第9节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为反顺从他的人成了永远得救的根源。 Saudara bayangkan, Tuhan pencipta alam semesta, dia taat untuk menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia dikatakan ia belajar untuk taat. 上帝是创造宇宙万物的主，他要谦卑来到世上，他要顺从。 Saudara, dalam hal ini kita melihat beberapa hal di dalam kerendahan Tuhan Yesus. 在这里，我们看到几项上帝的耶稣的谦卑。 Yaitu yang pertama, kerendahan hatian Kristus di dalam hal melayani. 第一是基督在服事中的谦卑。 Firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，做多人的赎价。 Kristus datang untuk melayani, Bapak Ibu Saudara. 基督来到世界上是要服事。 Kristus datang bukan untuk menikmati kenyamanan, penghargaan, kenikmatan dunia, puji-pujian dari manusia. 他来到世上不求世俗的安逸享乐。 Walaupun itu semua memang sepatutnya dia dapatkan. 其实他应该得到那些东西， Tetapi bukan itu tujuan dia datang ke dalam dunia. 但是他的目的不是那个。 Dia datang untuk melayani orang banyak. 他来到世上，要侍奉众人。 Dia berkeliling untuk mengajar, dia menyembuhkan sakit penyakit, dan dia mengusir kuasa si jahat. 他四处传道，医病赶鬼。
Kristus Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 主耶稣基督他洗他门徒的脚， Dia datang dengan rendah hati, dia taat untuk melayani. 他以谦卑的心来，他来要服侍。 Saudara, di dalam kehidupan ini banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang meninggalkan pelayanan karena tidak siap untuk belajar merendahkan hati. 在我们的生活中，有许多人离去神，离去侍奉，因为他们没有准备好学习谦卑。 Ketika sudah tidak merasa cocok dengan sesama pelayan, dengan sesama saudara seiman, ide-ide pemikiran yang sering tidak disetujui dan tidak mendapatkan apa-apa dari pelayanan. 当我们以为和同工相处不恰当的时候，我们的想法不被人认可，还有我们在做侍奉，当我们侍奉的时候，我们没有得到什么。 Sebetulnya masalahnya apa, Bapak Ibu Saudara? 问题是在哪里呢？ Masalahnya cuma satu, apakah ada kerendahan hatian? 问题只有一个，就是我们有谦卑的心吗？ Orang yang taat pasti rendah hati. 一个顺服的人，他一定谦卑； Orang yang rendah hati pasti melayani. 一个谦卑的人，一定侍奉神。 Di sini kita melihat hanya mereka yang rendah hati yang bisa melayani dengan baik. 在这里，我们看到有谦卑的人才能做好他的侍奉。 Melayani tidak mencari maksud, motivasi, penghargaan, penghormatan manusia, melainkan perkenanan hati Tuhan. 当我们侍奉时，当我们服侍时，我们不求人的赞美，欣赏，还有尊崇，我们只求上帝的喜悦。 Kita melihat sekarang kerendahan hati dalam pengertian untuk mengasihi. 我们来看，这个谦卑在爱的意思。 Kasih Kristus, saudara, berbeda sama sekali dengan kasih yang lainnya. 基督的爱与其他的爱是不一样的。 Kasih Kristus adalah kasih yang tulus untuk memberi. 基督的爱是真诚的去给。 Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 约翰一书第3章16到18节，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们啊，我们相爱，不要只在言语和石头上，总要在行为和诚实上。 Kristus Yesus adalah contoh bagaimana kita mengasihi dengan tulus ikhlas. 基督是一个榜样，怎么样去谦卑来去爱。 Dia adalah sebuah contoh untuk mengasihi dengan perbuatan nyata. 他是个例子，因为他用他的行为来实行。 Hal yang ketiga, kerendahan hati yang Kristus, kita melihat bagaimana dia rendah hati dalam hal mengampuni. 第3点，我们看到基督在宽恕中的谦卑。 Saudara, kita melihat pada akhirnya orang-orang yang Tuhan Yesus layani, Tuhan Yesus ajar, Tuhan Yesus sembuhkan sakit penyakitnya, Tuhan Yesus usir roh-roh jahat. Pada akhirnya orang-orang inilah yang juga menyerahkan dan menyalibkan dia. 弟兄姐妹，我们看到，到最后，最终将他钉在十字架上的，就是他所服侍的人。
Tapi kenyataannya Tuhan Yesus tidak mundur sedikit pun dari jalan keselamatan ini. 但是基督他没有退后， Dan Tuhan Yesus tidak kecewa. 他也没有后悔. 他也没有后悔， Dia tidak menyesal. 他从不后悔。 Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-23, 34, perkataan Kristus di atas kayu salib dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 路加福音23章34节，耶稣在十字架上说的话，当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Kristus Yesus mengampuni, Bapak Ibu. 基督他顺服去宽恕， Dan itu hanya bisa dilakukan karena ada kerendah hatian dia untuk mengampuni. 这一切可以实行，因为他有谦卑的心来宽恕。 Tuhan Yesus taat untuk mengampuni, dia taat sampai dia kehilangan segala-galanya, agar rencana keselamatan daripada Allah itu tergenapi. 他顺服，虽然他会失去一切，但是他顺服上帝的旨意。 Taat untuk mengampuni itu adalah sebuah tantangan yang besar bagi kita, Bapak Ibu. 顺服去宽恕，是我们人类的一个挑战。 Minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah tentang bagaimana kita mengampuni. 上个星期我们已经听了，我们怎样去宽恕。 Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah taat melakukannya? 问题是，是否我们已经顺服？ Kita akan punya banyak sekali alasan, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita masih belum bersedia untuk mengampuni. 我们会有很多的理由，为什么我们还不去宽恕？ Karena memang sulit sekali kita untuk pulih dari luka yang sudah terjadi di dalam hati kita. 因为我们很难恢复，当我们的心里破碎了。 Saudara, seorang profesor muda yang bernama David Sinclair. 弟兄姐妹，有一个教授名是David Sinclair。 Saya senang melihat YouTube video-video ceramah dia. 我很喜欢看他的 YouTube。 Saya tidak bisa menampilkan fotonya, saya takut karena kita online streaming, lalu streaming kita nanti di take down oleh YouTube. 我不能播放他的相片。 Saudara, dia meneliti bagaimana cara sehat dan berumur panjang. 他研究了怎么样我们可以活得健康，还有长寿。 Dan penelitiannya bisa dibuktikan, Bapak Ibu Saudara. 他的研究也可以证明。 Tapi ada 1-2 kalimat yang kemudian sangat menarik untuk saya renungkan. 他有一两句话是配得我们来思想的。 Dia katakan, semakin bertambahnya usia seseorang, sebetulnya semakin berkurang kemampuan untuk memulihkan diri. 他说年龄越大，恢复的能力就越差。 Misalkan seorang anak kecil kalau berlari-lari terus jatuh dan lecet kakinya, maka tidak perlu waktu lama anak itu akan sembuh sendiri. 比如说有一个小孩子，他一直跑，然而跌倒了，他有受伤，但是他的伤很快就会好了。 Tapi tidak begitu dengan orang tua. 但对于大人、成人来说不是如此。 Kalau kakinya lecet terluka, lama sekali baru bisa kering dan sembuh. 如果成年人的话，如果受伤了，很久才可以恢复。 Tapi Profesor David Sinclair ini ternyata meneliti luka, pemulihan dari luka itu bukan hanya secara fisik, saudara. 但是这个教授他说，不是只是我们外表上的伤， Tetapi juga dia meneliti luka di dalam hati. 但是他也研究了在心理上的伤。 Jadi kalau dia katakan kalau kita melihat anak-anak bermain bersama-sama, lalu setelah itu berkelahi, lalu setelah itu menangis, 他说，若我们看到一群小孩子一起玩，还有打架，还有哭啼的时候， kita sering melihat bukan? Enggak lama setelah itu mereka bisa bermain lagi bersama-sama. 我们看到不久后他们又在一起玩了。 Tetapi tidak begitu dengan orang dewasa atau orang tua, saudara.
但是对于成年人或长辈来说不是如此。 Profesor ini menyadarkan kita bahwa semakin tua kita, semakin kehilangan kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri, self healing kita. 这个教授提醒了我们，当我们年纪越大，我们越难恢复自己。 Karena ketika anak-anak, kita masih belum jadi siapa-siapa. 因为当我们还是孩子的时候，我们还不是什么人， Kita tidak punya apa-apa. 我们一无所有。 Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah menjadi seseorang, 当我们在成长的过程中，我们有了一些的成就， kita sudah punya apa-apa. 我们有了一系列的成就， Jabatan kita, kedudukan kita, kehormatan kita, harta benda kekayaan kita. 我们的地位、我们的财物等等。 Disitulah kita mulai menikmati segala pencapaian hidup kita. 在这里，我们开始享受我们的成就； Dan mulai kehilangan kerendahan hatian kita. 在这里，我们失去了谦卑。 Semakin kita meninggikan diri kita, 我们越自高， semakin kita sulit untuk dipulihkan dari luka-luka yang kita alami. 我们越难恢复我们的伤口。 Saudara sekalian Tuhan Yesus kasihi, 亲爱的弟兄姐妹， marilah kita melihat kembali kepada salib Tuhan. 让我们回转看十架， Di situ ada lambang kerendahan hatian. 在那里有谦卑的样式， Di situ ada lambang pengampunan dosa. 在那里有宽恕。 Kristus Yesus datang untuk mengampuni dan memulihkan kita. 基督耶稣来到世上，为要宽恕我们。 Mari kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita untuk menguasai seluruh hidup kita. 让我们一起来邀请主耶稣进入我们的心中，来掌握我们的生活。 Biarkan hanya Dia saja yang menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 让他自己来恢复我们，因他的鞭伤，我们得医治。 Sehingga kita bisa katakan bahwa hidupku ini bukanlah aku lagi, melainkan Tuhan Yesus yang telah hidup di dalam aku. 是到我们会说，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。 Saudara, pada bulan Mei 2018, saya waktu itu melayani di misi membawa seorang profesor pertanian dari Taiwan pergi ke pos PI kita yang ada di Semukau. 亲爱的弟兄姐妹，在2018年5月10，当时我在差传组，我就带一位来自台湾的教授去到我们生木告的布道所。 Bersama-sama ada Pak Christopher juga ikut pergi untuk membantu menjadi penterjemah. 也有季弟兄一起跟我去，他来做传译的工作。 Di sana kami melakukan penyuluhan bagi masyarakat setempat, bagaimana bisa meningkatkan hasil ladang pertanian dan bagaimana meningkatkan kualitas ternak pemeliharaan mereka. 在那里，我们为当地的市区提供了如何提高农产，他们的农田产量和提高驯养生物的质量的咨询。 Lalu kita melakukan survei ke lapangan, ke ladang pertanian, masyarakat setempat juga jemaat kita di sana juga lihat peternakan mereka, yaitu ada ternak, ada ayam, ada babi. 我们也去看他们养的那些生物。 Tinggal beberapa hari di sana. 在那边住了几日。 Lalu setelah selesai kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, lalu kita menemui kepala desa. 当咨询好了的时候，我们就到村长去见村长。 Karena profesor ini menemukan bahwa kenapa ternak babi dan ayam di sana sering tiba-tiba mati semua, satu desa mati semua, itu karena terserang virus dan ternak itu harus divaksin. 因为这个教授醒悟到，在那个乡村会突然一群的他们的生物会死，为什么呢？因为他们得到了疾病，所以他的那个生物要打上疫苗。 Karena vaksin ini tidak bisa kita beli di sembarang tempat, Bapak Ibu. Ini harus dari pemerintah.
这个疫苗我们不可以随便买，就是要从政府那里得来。 Jadi kita datang menemui kepala desa dan berkata, Pak ini ada kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini, kita perlu vaksin. Bapak bisa nggak usahakan dari pemerintah? 所以我们就去找村长，跟他说我们可以吗？得到这些从政府那里得到这些疫苗。 Saudara, selesai kita bertemu dengan kepala desa dan setelah kami mau berpamitan, 我们说完谈好的时候，我们就要走的时候， di depan halaman rumah kepala desa itu, saudara, 在这个村长的他的院子里， ketika sudah mau berpisah, Bapak kepala desa ini berkata berkali-kali, Pak terima kasih untuk kunjungannya. 这个村长就多次的对我说，先生，谢谢你。 Sejak ada pelayanan gereja metodis di Semukau, memang ada dampaknya terhadap kondisi masyarakat di tempat itu. Dia katakan begitu. 自从有了卫理公会在那边的侍奉，对于他们的乡村有很大的好处。 Apalagi kali ini Bapak dengan tim jauh-jauh datang dari Jakarta, ada satu profesor datang juga dari luar negeri, mau datang jauh-jauh ke tempat ini, banyak-banyak terima kasih. 尤其是你和你的团队，也还有教授大老远的来到我们的乡村，我们十分感谢。 Dia katakan 25 tahun saya di sini, sekalipun tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat di desa ini. 他说，在我25年管理这个乡村，政府没有一个人来给我们咨询。 Terima kasih Pak. 先生，谢谢你。 Saudara, karena dia terus berterima kasih kepada saya merasa ada yang tidak benar di sini. 因为他一致跟我说感谢的话，我觉得这里有不对劲。 Saya katakan, Pak, puji Tuhan saja. 我跟他说，先生啊，我们感谢神吧， Tidak perlu terima kasih kepada saya. 不必感激我， Atau terima kasih kepada tim yang datang. 或是感激我的团队。 Karena jujur saya katakan, kalau itu semua tergantung keinginan saya, maka mungkin saya tidak akan pernah menginjakan kaki saya sampai tempat ini. 因为实话说，如果一切都按照我要的，我不可能来到这个地方。 Tapi karena kasih Tuhan Yesus yang telah hadir di dalam hati saya dan terus menggelisahkan saya, bahkan mendorong saya untuk saya boleh belajar taat untuk melayani. 因为有上帝的爱在我的心中一直搅扰我，所以我要学习顺服，来到这里服侍。 Jadi saya datang karena saya didorong dan digerakkan oleh kasih Tuhan. 我来到这里是因为上帝的爱推动了我， Jadi terima kasihlah kepada Tuhan. 所以向神感谢吧， Saudara sekalian dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pada masa Lenten yang berbahagia ini, 在这喜乐的欲苦期时， mari kita belajar taat seperti Tuhan Yesus. 让我们可以学习像耶稣一样， Agar melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. 好让透过我们的生命，上帝的名被荣耀， Sehingga hidup kita diberkati. 让我们的生命可以得到祝福。 Seperti Abraham, dia taat kepada kehendak Tuhan, hidup dia diberkati. 就是一样，亚伯拉罕，他顺服，他顺从神的旨意，他的生命得到了祝福。 Dan seperti Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. 上帝的话如此说，凡听到而行道的人有福了。 Marilah kita belajar untuk mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. 让我们学习把上帝的旨意成为我们生命中的居首位。 Dan kita belajar untuk merendahkan hati kita. 让我们一起学习谦卑自己， Sehingga hidup kita semakin diubahkan dan semakin dipulihkan. 好让我们的生活可以被恢复。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk taat. 主啊，我们很渴望，我们要学习顺服， Tetapi kami terbatas dan kami sering tidak mampu. 但是我们是有限的，时常我们都不能去行。
Itulah sebabnya kami mohon Roh-Mu yang kudus terus menggelisahkan kami, menggerakkan kami, mengubah kami. 因此，我们祈求圣灵来搅扰我们，来改变我们， Agar kami semakin rendah hati. 好让我们可以越来越谦卑， Dan kami semakin boleh taat kepada kehendak-Mu. 我们也可以顺服主你的旨意。 Tuhan, terima kasih kesempatan kali ini kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu. 主，我们也感谢你，今天我们有机会来领受圣餐， Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. 求主赦免我们一切的过犯。 Biarlah sungguh-sungguh kami boleh merasakan kembali karya anugerah, pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. 是的，我们可以再次的体会到神你对我们的牺牲， Hidup kami semakin dipulihkan dan disegarkan. 我们的生命可以被恢复。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan segera melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita sebaik-baiknya.